Baik para pelajar, kita teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu matematik tingkatan 2 bagi bab 3, iaitu rumus algebra. Cikgu akan terangkan apakah objektif kita di dalam pembelajaran kita. Baik, objektif pertama kita adalah pada bahagian A, kita akan membentuk rumus. Kemudian kita pergi kepada bahagian B, iaitu menukarkan perkara rumus. Kemudian kita belajar bahagian C, iaitu menentukan nilai pemboleh ubah. Dan seterusnya bahagian D, bahagian terakhir, iaitu penyelesaian masalah. So dalam bab 3 ni cuma ada 3.1 saja dan merangkumi semua objektif ni. So maksudnya 3.1A, B, C dan D. Okey, kita teruskan dengan 3.1A. Okey, di dalam 3.1A, cikgu bagi satu contoh macam mana cara kita nak membentuk rumus. Okey, di dalam kita nak membentuk rumus, kita kena faham dulu soalan yang diberi. Contoh mengikut soalan yang cikgu bagikan kat sini. Dalam contoh 1, pelajar boleh rujuk pada buku teks. Cikgu ambil contoh-contoh semua ni adalah berdasarkan kepada buku teks. So senang, para pelajar boleh rujuk buku teks. Tengok pada buku teks anda, sama cikgu ambil, iaitu contoh 3.1A, iaitu contoh 1. Baik. Tulis rumus algebra bagi setiap situasi yang diberikan berikut. Okay. A mewakili luas, manakala X mewakili panjang sisi sebuah segi empat sama. So highlight perkataan kat sini adalah segi empat sama. Okay, tulis rumus yang menghubungkan A dengan X. Apa yang diwakilkan A? Fahamkan soalan. Okay, A ialah luas. Dan manakala X mewakili panjang. Bagi apa? Bagi segi empat sama. So lukis pada soalan, oh ini segi empat sama. So nampak soalan tu dah bagi tahu dengan lengkap. Sebab kita rancang. Okey, apa dia? Soalan minta kaitkan antara luas. Okey, bagi segi empat sama di dalam perwakilan A. So kita lukis dulu segi empat sama. Okey, so ini katakan segi empat sama, di mana dia mempunyai X sebagai panjang. So kita faham segi empat sama, X panjang, so semua panjang adalah sama. So kita tuliskan dalam ayat matematik, seluas ialah sama dengan panjang kali lebar. Okey, darab dengan lebar. So kita selesaikan soalan dia. Seluas diwakilkan sebagai A. So A sama dengan panjang dia adalah X, darab dengan X. So kita wakilkan dia sebagai A adalah sama dengan X kuasa 2. Selesai bagi contoh A. Seterusnya kita pergi kepada contoh B. Contoh 1B. Okay, diberi A ialah sebuah luas bagi sebuah trapezium seperti rajah di sebelah. Okay, cikgu dah bagi rajah. So rujuk rajah yang diberi. Okay, ini adalah trapezium. Trapezium dekat sini dengan panjang selari dia. Kalau anda perhatikan, ini adalah panjang selari. Kena faham daripada gambar rajah yang diberi. So panjang selari dia adalah 2X dan 3X. Dan tinggi dia adalah H. Okay. Kemudian dikata tulis rumus yang menghubungkan luas A dengan X dan H. Okay, apa maksudnya? Maknanya awak kena buat satu formula baru yang menggunakan nilai X dan H yang diberi. So apa yang diwakilkan? A adalah luas. So tulis balik. Okey, so kita dapat, oh luas trapezium, kita kena keluarkan dulu maklumat. Oh adalah sama dengan 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Ini formula awak dah belajar masa tingkatan 1. Jadi awak boleh keluarkan formula ni. So seterusnya awak sambung dengan penulisan dalam bentuk. Okey, A luas. So wakilkan luas trapezium, ini adalah A, sama dengan 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Apa itu hasil tambah 2 sisi selari? Okey, kita tengok dekat gambar rajah ni. Mana formula dia? Okey, 2X ini adalah sisi selari dan juga 3X. So maksudnya hasil tambah. Apa maksud hasil tambah? Ditambahkan dua nilai tersebut. So 2X tambah dengan 3X. Ini ingat balik tingkatan 1. Okey, darab dengan tinggi. So tinggi adalah H. Ini adalah tinggi. So darab dengan H. So dapatlah formula dia. So selesaikan dengan cantik. Kita orang matematik, so cara penulisan mestilah cantik. So oleh itu A sama dengan 1/2, yang mana yang lebih kecil kita letak depan. So H darab dengan 2X tambah 3X. So selesaikan dia, 2X tambah 3X ni kita boleh permudahkan dia. So A sama dengan 1/2 H darab dengan 3X tambah 2X adalah 5X. Atau cara penulisan dia juga diterima, A sama dengan 5HX/2. Ataupun ini sama dengan 1/2 5HX. Okey, mana-mana jawapan diterima. Okey, jelas?
Okey, next kita pergi kepada soalan seterusnya. C. Okey, bayaran sewa bagi sebuah gelanggang sepak takraw adalah RM5 bagi 1 jam yang pertama. Okey, bayaran bagi setiap jam yang berikutnya ialah RM3. So, tulis rumus yang menghubungkan bayaran P dan jam yang disewa H. Okey, maksudnya kat sini kena faham soalan. Okey, bayaran sewa sebuah gelanggang sepak takraw adalah RM5 bagi 1 jam yang pertama. Ini ayat yang penting. So, untuk 1 jam pertama, bayaran yang kita kena bayar adalah RM5. Dan bayaran bagi setiap jam berikutnya adalah RM3. Okey, setiap jam berikutnya adalah RM3. Okey, tulis rumus yang menghubungkan bayaran P. Okey, apa yang diwakilkan bayaran P dan jam yang disewa adalah H. Okey, maksudnya kat sini kita wakilkan dia sebagai jumlah bayaran adalah sama dengan kita terpaksa bayar RM5 pada jam pertama. Apa maksudnya? So, RM RM5 pada 1 jam yang pertama. Okey, ini 1 jam yang pertama. Sekarang kita gunakan untuk H jam. So, maksudnya H jam adalah tolak dengan 1. So, H jam tolak 1 ni adalah baki. Darab lagi dengan berapa ringgit bagi jam yang seterusnya? RM3. So, ini adalah RM3. Jelas. Kenapa perlu ditolak dengan 1? Kerana pada waktu pertama, sejam yang pertama kita dah bayar RM5. Jadi H mesti ditolak dengan 1. So, itu adalah jumlah bayaran. So, kita tulis sebagai jumlah bayaran. Dia dah kata wakilkan sebagai jumlah bayaran dengan P. So, kita tulis P sama dengan RM5 kali 1 maknanya 5 tambah dengan 3 kali dengan H tolak 1. So, yang lebih konstan, 3 ni adalah konstan, so kita letak dekat depan. So, dia adalah perkali. Itu maksudnya. Okey. So, ini adalah jumlah bayaran. Adalah 5 tambah 3 kali H tolak 1. Jelas? Okey, next. Kita tengok kepada contoh 2. Okey, kita dah masuk kepada subtopik kedua. Masih lagi subtopik pertama tetapi kepada objektif kedua, iaitu menukarkan perkara rumus. Okey, di dalam contoh 2 cikgu tunjukkan macam mana kita nak menukar perkara rumus. Apa itu perkara rumus? Maknanya formula. Diberi satu formula tetapi dia nak kita tukarkan mengikut kehendak soalan. Itu maksudnya. Okey. So, contoh, tengok kepada contoh. Okey. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Apa maksud perkara rumus? Okey, perkara rumus ni maksudnya dia mesti menjadi subjek. Mesti duduk depan. Itu maksud subjek. Maknanya dia yang akan duduk depan kepada subjek. Sorry, kalau BI subjek atau subjek bahasa Melayu. Okey, sorry cikgu tercampur-campur ni di MBI. Subjek. Okey, subjek. Okey, contoh subjek ni macam ni lah. Kalau cikgu bagi contoh, kalau cikgu kata Y sama dengan MX plus C. So, ini adalah subjek. Y adalah subjek. Kalau cikgu bagi contoh lain lagi. A sama dengan BX tambah Y. Okey, so maksudnya A adalah subjek. Ini maksud yang dimaksudkan dengan subjek. Maknanya dia jadi kepala kepada sesuatu formula. Dan dia mesti dia sahaja. Dia tak boleh ada perkataan lain. Okey, so contoh dikata ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, back to the question. Okey, dikata M adalah sebagai perkara rumus. Maksudnya M tak boleh duduk di belakang. M mesti duduk di sebelah kiri kepada formula. Okey, awak boleh kekalkan. Ada banyak pilihan. Dalam matematik ni kita ada banyak cara penyelesaian. Tapi cikgu tunjuk kedua-dua metod. Okey, so katalah ini kaedah pertama. Okey, metod 1. Metod 1, untuk contoh pertama je cikgu tunjuk 2 metod. So yang lain awak boleh follow lah metod-metod tu kalau cikgu nak tunjukkan jadi panjang videonya. Okey, so metod 1 kalau katalah cikgu nak guna kaedah penghapusan ataupun kita guna metod 2 kaedah pindah. Okey, pindah ni tak ada dalam konsep matematik sebenarnya. So dia lebih dalam konsep matematik ni adalah kaedah penghapusan, maknanya identity. Maknanya Q sama dengan, contoh cikgu bagi Q sama dengan M tambah P. Okey, so menggunakan kaedah identity, maknanya kita guna kaedah penghapusan. Cikgu nak M sebagai subjek, so M cikgu letakkan dekat sebelah kiri. M tambah P sama dengan Q. Okey, cikgu tak ubah apa-apa. Cikgu kekalkan lagi. Cuma saya menulis dalam bentuk yang mudah difahami. Okey, sekarang kita punya matlamat adalah kita nak M sebagai perkara rumus. So, kita kekalkan M dekat sebelah kiri. So, cikgu tak nak P. Kenapa? Sebab M mesti jadi subjek. So, M jadi perkara rumus, maksudnya P kita tak nak. So, bila P kita tak nak, kita kena hapuskan P. So, kita buat tindakan kita adalah kita hapuskan P dengan kita menolak P.
Kenapa? Sebab tadi tambah P. Sekarang kita nak hapuskan P, kita tolak P. So matematik ni identity. Kalau kita tolak sebelah kanan, sebelah kiri, maksudnya sebelah kanan pun kita kena buat yang sama. Itu kita menolak P kepada persamaan tadi. Nampak tak seimbang? Kalau kiri kita tolak P, so kanan pun kita kena buat benda yang sama. Sebab tu matematik ni adil. Kalau kita tambah pada orang ni, so pada orang lain pun kita kena tambah yang sama. Kalau kita buang pada orang ni, kita pun kena buang pada orang lain. Maksudnya kita memberi sesuatu benda yang adil. Tapi kena ingat, tambah P dan tolak P menjadikan dia kosong. So apa yang tinggal? M. So M sama dengan Q tolak P. Okey, itu maksud cikgu. So M dah jadi perkara rumus. Ini jadi subjek. Itu maksudnya dia jadi perkara rumus. Jelas? Okey. Atau cikgu bagi kaedah kedua. Okey, ini metod 2. Okey, metod 2 ini sebenarnya dia tak ada dalam konsep matematik. Tetapi sebab kita nak memudahkan operasi, so cikgu selalu akan cakap sebagai kita tambah jadi tolak, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab, tolak jadi tambah. Macam itulah. Jadi dalam kes ni Q sama dengan M tambah P. Okey. Kita nak memudahkan operasi sebenarnya. Okey, konsep yang betul adalah konsep metod 1. Tetapi metod 2 diterima. Okey. Bukan kata tak diterima sebab dia lebih pantas. Okey. So cikgu nak kekalkan M sebagai subjek, cikgu kekalkan M tambah P dekat sebelah kiri. Cikgu tak ubah apa-apa, cuma cikgu menulis semula dalam bentuk yang memudahkan cikgu untuk selesai. So cikgu nak M sebagai subjek, tapi cikgu tak nak P. So tambah P, cikgu pindahkan ke sana. So jadi M sama dengan Q tambah jadi tolak P. So selesai. Nampak tak? Dia pantas. Kenapa? M dah jadi subjek. Apa maksud subjek? Perkara rumus. Okey, selesai. Okey. So metod 2 lebih pantas berbanding metod 1. Itu sahaja dalam matematik. Tetapi kita tak boleh tersalah. Kena ingatlah bila kita guna metod 2, bila pindah merentasi sama dengan, kalau tambah dia akan jadi tolak, kalau darab dia akan jadi bahagi, kalau bahagi dia akan jadi darab, kalau tolak dia akan jadi tambah. So dia sebaliknya bagi dua operasi ni. Okey, tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Kalau darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey, vice versa. Okay, good. Next, kita pergi kepada contoh B. Okay, ungkapkan M sebagai perkara rumus. Masih soalan yang sama. Cuma kita diberi B sama dengan 2S tolak M. Okay, sekarang pelajar tengok kepada topik. Okay, sekarang cikgu guna je mana-mana metod. Tadi je untuk contoh 1, cikgu tunjuk kaedah pertama atau kaedah kedua. Terpulang kepada anda. Okay, baik. Cikgu tunjuk untuk yang B. So, B, salin balik soalan. B sama dengan 2S tolak M. Okey, sekarang kita nak M sebagai perkara subjek, perkara rumus, maksudnya M jadi subjek. Okey, sekarang ada dua pilihan. Sama ada nak pindahkan M terus jadi positif. Yang ni pula tambah B, pergi ke sana jadi negatif B. Pun boleh. Okey, katakan cikgu kekal dengan kaedah identity. Maksudnya, cikgu nak 2S, cikgu cantikkan sebab M duduk sebelah kiri. So, cikgu kanan, cikgu letakkan sebelah kiri. Saya salin semula soalan ni, tak ada ubah apa-apa. Cuma saya letakkan kedudukan yang betul. Okey, now cikgu nak negatif M. Ingat di hadapan M ada negatif M. Tetapi cikgu nak hapuskan 2S sebab cikgu tak nak 2S. So 2S kita nak hapuskan dia mesti tolak dengan 2S. So bila cikgu tambah dengan negatif 2S kat sebelah kiri, so sebelah kanan pun cikgu kena buat benda yang sama. So cikgu akan tolak dengan 2S. Nampak tak dekat sini cikgu tambah. Okey, ini tolak 2S, so ini pun tolak 2S. So yang ni dah hapuskan. Okey, 2 ni kita dah hapuskan, dia dah jadi kosong. So 2S tolak 2S kosong, so yang tinggal adalah negatif M. So sama dengan B tolak 2S. Tetapi soalan nak M sebagai subjek, bukan negatif M. So back to the question. Oh, dia kata dia nak M sebagai perkara rumus. Sekarang kita dapat negatif M, bukan M. So kita tak boleh stop. Kita kena selesaikan lagi. So maksudnya untuk dapat M, kita adalah negatif M. So kita nak jadikan dia positif, kita kena darab dengan negatif 1. So matematik ini adil. Kalau kita darab negatif 1 pada belah kiri, so pada belah kanan pun awak kena darab benda yang sama. So cikgu darabkan B tolak 2S. Semua ya, ingat dia ada dua sebutan. Maknanya awak kena buat bracket. So awak darab dengan negatif 1. So kiri kita darab negatif 1, kanan pun kena darab dengan negatif 1. So negatif 1 darab negatif M, kita akan dapat M. So sama dengan negatif B darab negatif 1, kita akan dapat negatif B. Negatif 2 darab dengan negatif 1, kita akan dapat positif 2. So ada belakang dia S, so positif 2S. Selesai. Ini juga diterima kalau ditulis jawapan M sama dengan 2S tolak B. Sama mana-mana sahaja. Okey, tak ada masalah.
both answers will be accepted. Okay, so next. Okay, contoh C. Kita tengok kepada contoh 2C. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Kita masih nak M sebagai perkara rumus, tetapi kita tengok kat sini. Okay, dalam kes ni dia bagi pecahan. So, M duduk kat bawah. So, salin balik A sama dengan 5/2M. So, ingat, ini dalam bentuk pecahan. So, nak memudahkan kita, A kita faham, dia adalah pecahan juga sebenarnya. So, kita tulis dalam bentuk pecahan A/1. A/1 masih A. So, kita boleh ubah bentuk, tapi kita tak boleh ubah nilai. Ingat tu. Okay, so cikgu cuma ubah bentuk A sama dengan A/1. Contoh, 7/1. 8/1. Okay, so memberi maksud yang sama. Kenapa cikgu tulis dalam pecahan? Sebab cikgu nak naikkan 2M ke atas. So, kita darab silang. So, A darab dengan 2M, kita akan dapat, okay, ini bahagi. Per ni maksudnya bahagi. So, kita kena faham, bila bahagi kita darab silang, maksudnya dia darabkan ke atas. A darab 2M. A darab dengan 2M. So, sama juga dengan 5 darab dengan 1. So, cikgu nak M. Ingat tadi subjek kita adalah M. Kita nak M, so kita tak nak 2A. A darab 2 adalah 2A. So, cikgu ringkaskan dia. So, ini adalah 2A darab dengan M. Sama dengan 5. 5 kali 1 adalah 5. Cikgu nak M. Cikgu tak nak 2A. So, kita guna kaedah. Awak nak guna kaedah penghapusan pun boleh. Okey, macam mana cara penghapusan? 2A darab M bahagi dengan 2A. Sebab cikgu tak nak 2A. Cikgu akan hapuskan 2A. So, benda yang sama cikgu ulang buat pada sebelah kanan. So, 5 pun terpaksa bahagi dengan 2A. Sebab kita bahagi kiri dengan 2A, kanan pun mesti bahagi dengan 2A. So, kita pun selesai. Kita dapat jawapan apa dia? M sama dengan 5/2A. Kalau nak guna kaedah pindah pun boleh. Dekat sini, darab. So, pindahkan ke sana. 2A darab M. So, bila pergi ke sana, 5 bahagi dengan 2A. Kenapa? Sebab 2A darab pergi sana jadi bahagi. Sama juga jawapan dia. Akan dapat 5 sama dengan 5, M sama dengan 5/2A. Jelas? Baik, kita pergi kepada contoh 3. Okey, di dalam contoh 3, awak tengok kepada soalan. Okey, tadi dalam bentuk tanpa punca kuasa. Sekarang kita bagi bentuk punca kuasa dan kuasa 2 supaya awak mahir. Cikgu bagi contoh simple-simple dulu supaya awak faham. Bila awak dah faham, buat latihan. Sama je konsep yang awak aplikasikan daripada kefahaman yang cikgu tunjuk dalam contoh. Okey, dia kata P sebagai perkara rumus. Dia minta ungkapkan P sebagai perkara rumus. Maknanya P sama dengan apa? Itu maksud perkara rumus. Okey, P sebagai subjek. Okey, sekarang kita tengok Q sama dengan punca kuasa P. Okey, baik. Cikgu nak P. So, cikgu letak P dekat sebelah kiri sama dengan Q. Okey, kita salin soalan. Kita tak ubah apa-apa. Okey, sekarang punca kuasa P, kita tak boleh hapuskan. Kalau ingat balik, kita dah belajar tingkatan 1 dalam bab kuasa 2 dan punca kuasa 2. So, untuk hapuskan kuasa 2, punca kuasa 2, kita kena kuasa 2 kan. So, bila kita kuasa 2 belah kiri, belah kanan pun kita kena kuasa 2. Adil matematik. So, P, punca kuasa P di kuasa 2 kan, dia hapuskan punca kuasa dengan kuasa 2. Kenapa? Bukan kita potong. Sebenarnya konsep 1/2. Punca kuasa 2 adalah macam ni. 1/2. So, bila kita kuasa 2 kan, kita darab dengan 2. Ini maksudnya kita boleh potong bila macam tu. Jelas? So, ini cikgu neutralkan dia. Punca kuasa 2 bagi P. Di kuasa 2 kan, kita akan dapat P. Konsepnya macam ni lah kalau P. Kalau awak nak faham lebih jelas, cikgu tunjuk macam ni. Okay? So, dalam erti kata lain. Okay, macam ni. So, awak tengok kat sini je lah. So, P sama dengan Q kuasa 2. So, Q kuasa 2. Tak boleh diselesaikan lagi lah. Itulah jawapan yang teringkas. Kita nak P. Adakah P kita berhenti? Ya. Itu kita kena tanya diri sendiri. Okay, so bila dah menjawab soalan, selesai. Okay, tengok pada B. Okay, S sama dengan P kuasa 2. Okay, sekarang dia nak P sebagai perkara rumus. So, cikgu letak P kuasa 2 dekat sebelah kiri. So, S sebelah kanan. Cikgu tak ubah apa-apa. Okay, sekarang baru cikgu buat operasi. Untuk menghapuskan kuasa 2 pula, kita kena punca kuasa 2. Okay, P kuasa 2. So, bila kita punca kuasa 2 bagi P kuasa 2, so S pun kita kena kiri dan kanan kena buat benda yang sama. So, punca kuasa 2 belah kiri, punca kuasa 2 belah kanan. So, punca kuasa 2 P dengan P tadi macam cikgu cakap. So, P kuasa 2, punca kuasa 2 adalah 1/2. Dia macam ni sebenarnya. Baru boleh potong. Kalau buat macam ni, baru potong. Okey, ini memberi maksud. So, P kuasa 2, dia mati. Dia jadi P kuasa 1. P kuasa adalah 1 P. Okey, P kuasa 1 P. Okey, so ingat bila punca kuasa 2 bagi P, kita kuasa 2 kan, atau P kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan, maksudnya kita dapat P. Okey, so dia hapus kuasa tu. So, dapatlah punca kuasa S. Selesai. Ini tak boleh diringkaskan lagi. So, itulah jawapan dia. Okey, jelas?
Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh C. Okey, masih lagi contoh 3 tetapi kita kepada soalan C. Okey, dan soalan C sama juga tetapi diberi dalam bentuk pecahan dan punca kuasa. Okey, so dikata ungkapkan P sebagai perkara rumus, masih lagi P sebagai perkara rumus. So P sama dengan apalah? Okey, so sekarang kita tengok kepada W. Okey, diberi W sama dengan P punca kuasa P per 3. So cikgu nampak P duduk sebelah kanan. So sekarang cikgu nak jadikan perkara rumus, cikgu nak letak belah kiri lah. So punca kuasa P per 3. Kita tak boleh ambil P sahaja sebab dia ni ibarat seketul. Maknanya dia best friend forever. Dia tak boleh berpisah. Unless P per 3 ni tak boleh berpisah kecuali kita dah hilangkan punca kuasa. Okay, so kena ambil semua. Sama dengan W. Okay, sekarang kita nak hapuskan punca kuasa dulu ke 3 dulu? Kena fikir. Oh, punca kuasa 2 dulu. Tak boleh hapuskan 3 dulu. Kenapa? Sebab ada punca kuasa. So, punca kuasa, kita nak hapuskan dia. Punca kuasa 2, cara dia adalah kita kena kuasa 2. Cara tulis mesti betul, ya? Okey, so jaga cara tulis. Cikgu tunjuk semua panjang. 3 mesti duduk dalam punca kuasa. So, belah kanan pun kita kena buat benda yang sama. Kita kuasa 2 kan. Okey, so bila cikgu punca kuasa 2 jumpa dengan kuasa 2, dia eliminate, dia hapuskan. So, yang tinggal cuma P per 3. P per 3. Ni P per 3. So, sama dengan W kuasa 2. Okey, dah selesai belum? Belum. Kita bukan nak P per 3. Kita nak P. So, P per 3. Cikgu tak nak 3. Cikgu darabkan dengan 3 sebab cikgu nak hapuskan 3. So, benda yang sama dekat sebelah kanan pun cikgu kena buat. W kuasa 2. Cikgu pun kena darab dengan 3. So, cikgu akan dapat P sama dengan 3W kuasa 2. Selesai. Okay, answer the question. So, next. Okay, tak ada masalah ya. Okay, next kita pergi kepada D. Contoh terakhir untuk 3. Contoh 3 bahagian B. Okay. So, ungkapkan P sebagai perkara rumus. Maknanya masih lagi nak P sebagai subjek. So, P sama dengan apa? Tulis macam tu. Kalau dalam exam, cikgu bagi tips. Baca soalan, tulis P sebagai perkara rumus. Maknanya P sama dengan apa? Terus. Okay. So, dalam kes ni, T sama dengan 1 per P kuasa 2. Macam cikgu cakap tadi, kalau diberi dalam bentuk pecahan, nak bagi nampak benda tu, awak tulis balik T adalah T per 1. Sama dengan 1 per P kuasa 2. Kenapa? Sebab bila dalam bentuk pecahan, kita nak mendarab silang. Okay. So, T darab dengan P kuasa 2 adalah sama dengan 1 darab 1 adalah 1. Sekarang ingat balik, kita nak P sebagai subjek. So, kita tak nak T. So, P kuasa 2 sama dengan, okay, kita nak hapuskan T. So, bila cikgu nak hapuskan T, cikgu akan bahagi dengan T. So, sama juga sebelah kanan. Bila cikgu bahagi T belah kiri, kanan pun kena bahagi dengan T. So, kita akan dapat hapuskan T. So, P kuasa 2 sebelah kiri akan sama dengan 1 per T. Kita tak nak P kuasa 2. So, kita nak P. Apa cara kita nak hapuskan kuasa 2? Cikgu baru ulang tadi contoh dalam C. So, kita punca kuasa 2 kan? P kuasa 2. Kenapa? Untuk menghapuskan kuasa 2. So, sama juga proses. Bila sebelah kiri kita punca kuasa, semua jawapan di sebelah kanan. Semua ya. Seketul ni, 1 per T. Semua kita kena punca kuasa 2. So, yang ni dah boleh hapuskan. Kenapa? Sebab dia dah guna konsep tadi yang Cik kata kuasa 2 dengan kuasa 1 per 2. So, potong. Okay. So, 1 per T punca kuasa, 1 per T. Selesai. Okay. Menjawab kepada soalan, ungkapkan P sebagai rumus. Okay. Jelas? Baik. Kita masuk kepada bahagian C. 3.1C iaitu menentukan nilai pemboleh ubah. Maksudnya, dia akan beri nilai lain. Contoh kalau dia dalam 3 pemboleh ubah seperti ini, dia bagi 3 pemboleh ubah. Okey, W, T, U. So, dia akan tanya salah satu pemboleh ubah. Contoh kalau dia tanya W, dia akan beri nilai T dan U. Dia tak akan, maksudnya kalau ada 3 pemboleh ubah, 2 akan diberi. So, jangan risau. Baca soalan dah keluarkan maklumat. Itu saja. Okey, so baca soalan. Dia beri W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, salin balik soalan. W sama dengan 7T tolak 5U, salin dengan betul. Kemudian tulis maklumat yang diberi. Dia kata jika cari nilai, hitung nilai berikut, iaitu nilai W. Dia nak W. So, maksudnya berapa nilai W apabila T sama dengan 3 dan U sama dengan negatif 2. So, T sama dengan 3, U sama dengan negatif 2. Cikgu amalkan macam ni. Dalam exam, bila diberi soalan, kita tuliskan apa maklumat yang diberi. Okey, nilai ni diganti kat sini. Apa yang diberi? T. Lagi apa yang diberi? U.
So maksudnya automatik kita nak cari W. Sebab T dan U dah diberi. Betul tak? Nilai yang dah ditanya adalah nilai W. Ya, sebab ditanya W. So W berapa apabila T 3 dan U negatif 2. So masukkan nilai. Okay, W sama dengan 7T. Okay, so berapa T? 3. Tolak dengan 5U. Berapa nilai U? Negatif 2. So kita dapat selesai. So W sama dengan 7 kali 3, 21. Tekan kalkulator pun boleh. Tolak-tolak jadi tambah. Tolak darab tolak tambah 5 kali 2, 10. Okay, kalau tak mahir, congak atau terpaksa tekan kalkulator. Okay, 21 tambah 10, 31. Dapat jawapan. Selesai. Okay, next. Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan B. Okay, dia kata diberi W sama dengan 7T tolak 5U. Okay, hitung nilai berikut. Okay, contoh dalam soalan ini dia kata W adalah 15. Okay, W diberi 15 dan U adalah 4. So tulis W sama dengan 7T, masih menggunakan soalan yang sama. Okay, tetapi diberi nilai berbeza dan dia minta cari benda yang berbeza. Okay, sekarang W adalah 15, U adalah 4. So apa yang kita nak cari? Kita ganti W, kita ganti U sebab diberi. So yang kita nak cari adalah T. So nilai T berapa? Itu maksudnya. Okay, so sekarang W adalah 15. Gantikan nilai. Okay, 15 sama dengan 7T. Tak tahu lagi T berapa. Tolak 5 kali U. U adalah 4. So 15 sama dengan 7T. Tolak 5 kali 4, 20. So kita nak 7T. Katalah cikgu letak 7T kat sini. So tolak 20. Cikgu tak nak bawa, cikgu nak guna kaedah pindah. So tolak 20 kalau cikgu nak pindahkan ke sana sebab cikgu nak kekalkan 7T di sebelah kiri. So tolak 20 kita nak hapuskan dia, kita bawa ke kanan jadi tambah 20. So 15 tambah 20. So sekarang jadi 35 sama dengan 7T. Kita nak T, so cikgu tukarkan balik. 7T sama dengan 35. Cikgu tulis dalam bentuk yang senang untuk cikgu fikir. Cikgu kira. Okay, so 7T sama dengan 35. So 7T sama dengan 35. Kita nak hapuskan 7. So divide by 7. So bahagi 7. Dua-dua belah. So kita akan hapuskan 7. Atau awak boleh guna kaedah pindah 7. So bahagi 7. Sama je jawapan dia. So 7 sama dengan 35 bahagi 7 adalah 5. So dapat selesai. Okay. Okay, so sambung seterusnya untuk bahagian C. Contoh 5. Okay, cikgu pun boleh rujuk pada buku teks anda. Okay, cikgu minta salinlah soalan-soalan yang cikgu bagi ni, tolong salin dalam buku latihan pada musim PKP ni supaya awak ada nota yang lengkap dan awak boleh buat latihan. Okay, so contoh 5, dia beri M sama dengan 1/4. Okay, salin. M adalah sama dengan 1/4 P tolak Q kuasa 2 kurungan di luar kuasa 2. Okay, hitung nilai Q. Dia tanya Q. Q berapa maksudnya? Okey, jika diberi M adalah 16. Okey, apa yang diberi? M. M sama dengan 16 lagi P sama dengan 3. Salin nilai yang diberi. Okey, jelas. So kita gantikan nilai yang diberi. M diberi lagi yang diberi P. So of course yang nilai yang ditanya adalah Q. Okey, maknanya Q kita tak boleh ganti sebab kita masih nak cari Q. Okey, so sekarang kita gantikan M. M 16 sama dengan 1/4. Okey, 1. Okey, sorry.